الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslim yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud menyatakan kepada kaum Ad bahawa dalam surah Al-A'raf ayat 68, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandengan, iaitu seruan melaksanakan kemakrufan serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas solat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera, bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairul ummah. Kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam menyelah kembali,
mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik, respon sewajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murrun. Nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya. Kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu, maka nasihat terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif. Kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi, jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, cermin diri dulu sebelum beri nasihat, dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contoh. Allah Subhanahu wa taala menempelak sikap mempertikai nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji, seperti mana diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah fayaqul alaika binafsik." Yang bermaksud, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, lalu perkataan itu dibalas, jagalah tepi cahaya sendiri. Riwayat Al-Baihaqi. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah di dalam landasan syariat. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia. Kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan, atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usah kita hanya memilih individu-individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita. Kerana itu adalah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemakin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib menyuruh sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama menghayati intibati khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam hendaklah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan. Yang kedua,
tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para nabi dan rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur menegur dan nasihat menasihati dalam rangka membina masyarakat khairah ummah. Dan yang keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka menerima teguran dan nasihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Az-Zumar ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika 'azza yawmin mubarak an tashfa 'anna dhurbatana wa an taghfirana dhunubana wa an tarzaqna min haythu la nahtasib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikal rabbaniyah wa bi hifdhi biqayatikal samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat tawfiq والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain al-muwazzafin wal ra'iyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan
بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.